وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Syarif selaku penyampai kuliah kita pada malam ini, yang berusaha mengurusi KFT, seterusnya seluruh jawatan Kuasa Surau Bawah Jannah Taman Jika Mahkota, serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama terus berada di surau ini, diberi kesihatan yang baik untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu Allah yang diamanahkan kepada kita untuk terus kita belajar selagi mana usia kita berada di bumi ini. Jadi Alhamdulillah, ramai juga di kalangan kita pada malam ini terus ceria dengan kopiah-kopiah baru, hasil daripada sumbangan tuan-tuan sekalian beberapa hari yang lalu. Jadi pada malam ini kehidupan tuan-tuan rasanya pasti akan lebih terus ceria kerana Al-Fadhil Ustaz sentiasa ada bawa tabung di belakang Ustaz Rafi itu untuk tuan-tuan mengulurkan sumbangan yang saya pasti saya dah pesan itu. Kita malam kita datang baju Melayu berpoket dan berisi. Jadi insyaAllah pada malam ini isi yang ada dalam poket tuan-tuan itu bolehlah disumbangkan untuk menjadi saham pada tuan-tuan di akhirat esok insyaAllah. Jadi saya rasa tanpa masa saya dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Fokus saya tuan-tuan sebab tajuk Ustaz ni biasalah susah sikit kita nak faham. Jadi kita harap kita dapat bagi satu kemampuan yang lebih lah terhadap tajuk yang akan saya sampaikan pada malam ini dengan segala hormat yang itu semua. dan juga 67. 37, 53, 67.
Yang ketujuh al-qudrat, artinya kuasa. Kudrat Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Adapun menyandarkan taksir, iaitu memberi bekas kepada kudrat itu majazi akli, sindiran cakap yang difaham oleh akal. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat yang maha suci, maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhakkikin. Muhakkikin maksudnya ulama yang benar. Tetapi pada orang yang awam berkata kudrat yang memperbuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka yang demikian itu haram. Dan kata separuh ulama, makruh selama-lama ia tidak beriktikad kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya. Adapun ia mengiktikadkan kudrat yang memberi bekas dengan sendiri, nescaya jadi kafir. Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrat, mempunyai kebesaran dan perintahan, yang meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya, yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tidak dapat dikirakan. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia, kerana perintahannya meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya. Sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tapi hakikatnya ialah Tuhan. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar, itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak manfaat juga, jalan pada menjayakan sesuatu. Misalnya seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka hendak putus benda itu, maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan, atau dengan ibarat lain diumpamakan manusia itu seperti kalam. Maka perjalanan kalam itu pada menulis suatu huruf, suatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kalam yang menulis. Kalam ni pen, kalam itu bahasa Arab. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Baik, kita tengok sampai situ dulu. Masuk kudrat. Kudrat maksudnya kuasa. Kuasa yang memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Itu masuk kuasa. Kuasa yang memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Jadi kesimpulan yang mudahnya, kudrat Allah mencipta, mengurus sesuatu, kemudian memusnahkan. Itu adalah secara mudah terjemahan. Masuk kudrat adalah kuasa Allah untuk mengadakan sesuatu daripada tiada, kemudian mengekalkan keadaannya itu serta mengurusnya, kemudian memusnahkan tiap-tiap sesuatu. Selain daripada kuasa Allah, tidak ada kuasa yang ada yang mempunyai kuasa seperti dia. Seperti dia itu yang macam mana? Yang beri bekas pada mengadakan, yang beri bekas pada mengurus dan mengekal dan mengurus, dan juga yang memberi bekas kepada mentiadakan. Tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Baik. Maka hakikatnya adalah satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dan kita dah pernah sifat kudrat ni sifat, kudrat ni sifat. Sifat yang sifat tu Allah punya. Cakap mudah. Tapi kalau kita tafsir mengikut ayat ni panjang lagi lah. Cuma yang kita perlu faham, sifat ni Allah punya. Allah yang memiliki sifat kudrat. Dan dengan dia mengadakan yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Kerana ada kuasa Allah ni lah. Kerana Allah Ta'ala berkuasa ni lah, dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Yang dia nak ada, ada. Yang dia nak tiada, tiada. Berbeza dengan kita, yang kita nak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kemudian yang kita nak tiada, kadang-kadang tiada, kadang-kadang ada.
Jadi nampak kita punya puasa tidak memberi bekal kepada mengadakan dalam tiada. Yang penting tuan-tuan, ada pun menyatakan taksir memberi bekal kepada putra itu majazi akli. Sekarang ni kita tengah bincang tentang sifat Allah. Dalam sifat Allah ni, dalam ayat ni disebut sifat yang berdiri pada zat. Seolah-olah ada dua benda. Sifat Allah, kudrah, yang berdiri pada zat Allah. Zat Allah adalah Allah telah. Jadinya seperti sifat berdiri pada zat. Kemudian seolah-olah kita pisahkan zat ni dengan sifat. Seolah-olah contoh saja, kita pisahkan sifat dan zat, zat dan sifat. Kemudian kita bincang tentang sifat saja. Zat ni kita tinggalkan, kita bincang tentang sifat saja. Baik, adapun menyandarkan kuasa ni pada sifat ni, bukan pada zat Allah, hanya sekadar majazi akli untuk kita mudah faham saja. Bukan kita nak kata ni yang berkuasa, ni sifat yang berkuasa Allah. Kuasa ni sifat je, tetapi yang berkuasa tu Allah. Cuma kita pisahkan supaya kita mudah nak belajar. Itu saja. Sebab tu Nabi kata, pada orang awam yang berkata kudrat yang memperbuat, kudrat yang buat, sifat ni tadi yang buat, ataupun dia kata pandang olehmu perbuatan kudrah Allah. Kudrah Allah, soalan kudrah benar, bukannya Allah tu, kudrah Allah. Maka yang demikian itu haram. Cakap itu hukumnya haram, dapat dosa. Kerana memberi waham, memberi syubhat, memberi keraguan, kekeliruan. Dan kata separuh ulama makruh. Setengah ulama berpendapat cakap itu tidak haram, cuma makruh saja, kurang pahala cakap gitu. Tetapi dengan syarat dia tidak beriktikad begitu. Maksud dia Allah yang beri bekal, cumanya dia beritahu sifat Allah beri bekal, tapi maksud dalam hati dia Allah beri bekal. Kalaulah dia kata kudrah Allah beri bekal, dan dia betul-betul yakin memang kudrah Allah beri bekal, kudrah itulah yang beri bekal, bukan Allah beri bekal, yang ni ijma' ulama kata kafir, keluar agama. Sebab tu kena belajar. Sebut gini boleh kafir tak tuan? Sebut saja. Dia beritahu, contohnya, adapun ia mengiktikadkan kudrat yang beri bekal, pada hati dia yakin sungguh memang kudrat beri bekal, bukan Allah kudrat beri bekal. Makanya tak boleh belajar dengan sendiri nescaya jadi kafir. Bahaya ni mulut. Mulut ni tuan-tuan cukup mudah untuk menjatuhkan kita dalam kekufuran. Sebab itulah orang masuk neraka banyak pada mulut mereka. Mulut ni lembut, lebih tajam daripada mata pedang. Baik. Maka yang sebenarnya dia beritahu, yang sebenarnya bagaimana kita nak pegang satu kudrah, satu zat, bagaimana kita nak pegang? Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrah. Mudah cerita, Allah dia ada sifat kudrah, mempunyai kebesaran dan perintahan yang meliputi, dan sekalian makhluk di dalam genggamannya yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tidak dapat dikirakan. Maksudnya Allah Ta'ala ni ada sifat kudrah, yang mana dengan sifat kudrah yang ada pada dia tu, dia mampu buat apa saja yang dia nak. Dia mampu untuk menghapuskan apa saja yang dia tak nak, tanpa terpengaruh dengan sesuatu yang lain. Yang ni yang kita kena detailkan sekejap lagi. Terpengaruh ni tuan-tuan biasanya ada dalam diri. Contohnya, kita menganggap perbuatan kita mempengaruhi keputusan, sedangkan keputusan milik mutlak Allah. Contohnya, kita berusaha, kalau tak ada air tadi boleh pun dia awal. Tetap juga air. Contohnya tuan-tuan, kita menganggap bahawasanya kita usaha, maka usaha itu memberi kesan atas kejayaan atau tidak. Kan? Kalau kita kuat usaha, maka kita merasakan dengan usaha yang kuat ni ada pengaruh kepada keputusan, kepada kejayaan. Tuan-tuan faham? Pengaruh ni tuan-tuan sebenarnya tidak wujud, tak ada pengaruh. Nanti kita akan tengok. Cumanya tuan-tuan, usaha ni nama dia jalan malakhal. Contoh yang diberi, nak putuskan tali, kena ambil pisau potong. Pada kita tuan-tuan, kita mengambil pisau untuk memotong tali.
pada i'tikad kita, yang potongkan tali bukan pisau, tetapi Allah. Baik, kalau Allah Ta'ala nak memutuskan tali tanpa pisau, boleh tak? Kalau kita nak putuskan tali tanpa pisau, boleh tak? Apa beza dia? Apa bezanya kita dengan Allah? Kalau Allah nak putuskan tali tanpa pisau, boleh. Tapi kita nak putuskan tali tanpa pisau, tak boleh. Jadi tuan-tuan, di sini biasa akan jadi tak ada pisau, tak potong tali. Tak ada pisau, tali tidak akan terputus. Asalnya, lama kelamaan pisau lah yang memutuskan tali. Nampak? Kefahaman tu dia akan mempengaruhi minda kita. Itu pengaruh. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada pisau, pada anggapan kita tak terpotong tali. Akhirnya di situ hilang kuasa Allah. Hakikatnya Allah yang memutuskan tali. Yang ni kena hati-hati mula-mula. Sebab biasa tuan-tuan, kita terpengaruh sini kan. Sini yang buat kita tersesat ni. Angkuh, sombong, riak, unjuk, takbur datang pada sini kan. Datang pada sini. Mula-mula tuan-tuan kita faham bahawasanya ibadah ni kurniaan Allah. Tapi oleh kerana banyak sangat ibadat tuan-tuan, kita tak terasa hebat kita banyak ibadat. Sedangkan sikit ibadat kurniaan Allah, banyak ibadat kurniaan Allah. Pendek ibadat kurniaan Allah, lama ibadat, 30 tahun ibadat istiqamah kurniaan Allah. Tapi lepas 30 tahun ibadat, kerana kita buat hari-hari tuan-tuan, pengaruh tu dia datang. Dia rasa hebat dia, maka rasa hebat dia rosak lagi. Ini datang riak, unjuk, takbur, angkuh dan segalanya. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok daripada pengertian sifat kudrah ni, kita tengok kita tidak ada sangkut paut. Usaha dan ikhtiar hamba ni ada tak? Ada. Tetapi tidak ada sangkut paut kepada keputusan yang Allah Ta'ala nak beri. Jadi yang kita faham daripada yang kita belajar tadi, Allah cipta, Allah urus, Allah musnahkan. Maka tuan-tuan, yang kita usaha ni tidak memberi kesan kepada apa yang Allah Ta'ala nak cipta, kepada apa yang Allah Ta'ala uruskan, dan kepada apa yang Allah Ta'ala nak musnahkan. Tak beri kesan. Persoalannya, kenapa kena usaha? Mami nak jawab. Bila sebut kenapa kena usaha, maka ulama berbeza pendapat, sehingga terpecah mazhab-mazhab ni tuan-tuan kepada banyak mazhab. Di sini disebutkan 3 mazhab yang paling besar. Tentang apa? Tentang mana nak letak usaha kita ni. Dan kalau semua Allah Ta'ala buat, usaha kita ni apa guna? Kan ada orang kata kalau begitu, setengah daripada orang dia berpendapat. Dia kata kalau kita tak, kalau semua Allah Ta'ala tentukan, maka buat apa usaha? Tuan-tuan, kita ni lahir pada 1970. Siapa tentukan? Siapa tentukan? Ha? Bila Allah tentukan? Semalam. Bila Allah tentu? Azali. Kemudian tuan-tuan, kita mati sekian-sekian bulan. Bila Allah tentu? Azali. Bangkit pada mati tuan-tuan, ada syurga, ada neraka. Ada tak dalam ketentuan Allah yang kita ni ahli syurga atau ahli neraka? Ke belum ada ni? Ada tak? Maksudnya tuan-tuan, kita ada hari ni, kita sedang berusaha nak pergi syurga ni. Tapi pada ketentuan Allah, dah ada tak kita ahli syurga ke neraka? Maka tuan-tuan, bagi orang yang salah faham, dia akan anggap kalau gitu Ustaz, kalau saya ni tentukan sebagai ahli syurga, maka tak payah semayang mau masuk syurga. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau kita ditentukan ahli neraka, semayang berbira pun masuk neraka juga. Nak selesai hak ni, nak selesaikan ni, mana nak letak usaha, mana nak letak ketentuan Allah, takdir Allah, kudrah Allah nak letak di mana, usaha kita nak letak di mana. Dan rata-rata umat Islam, tuan-tuan akan tengok nanti, letak pada tempat yang salah. Tuan-tuan, wallahu a'lam, kita belum test lagi. Malam ni kita nak test. Jadi tuan-tuan sedia lah. Baik. Apabila membincangkan tentang usaha dan ikhtiar, maka terpecah kita punya mazhab kepada 3 jenis mazhab. 3 jenis mazhab yang jelas perpecahannya pada berpegang dengan usaha dan ikhtiar manusia nak letak di mana. Yang pertama, i'tiqad qadariyah, jabariyah, ahli sunnah wal jamaah. 3 ni lah kita nak bincang. Saya tak baca ni sebab panjang, cuma saya rumuskan saja apa yang ada dalam.
3 jenis i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya simpulan. Simpulan yang kita nak belajar ini simpulan tentang usaha dan ikhtiar. I'tiqad ni ada banyak perkara yang perlu kita pegang berkenaan dengan akidah, ada banyak. Yang kita nak bincang tentang usaha dan ikhtiar, sebab antara isu utama usaha dan ikhtiar ni menjadikan Islam ni banyak mazhab. Contohnya tuan-tuan, kepercayaan kepada akhirat, tak ada mazhab. Semua percaya lepas hidup mati hidup semula. Nanti pergi syurga ke atau pergi neraka, tak ada mazhab dah. Percaya pada malaikat, tak ada mazhab dah. Tetapi percaya kepada usaha dan ikhtiar, dia akan terpecah. Baik, perpecahan tu kita tengok 3 perpecahan yang besar. Yang pertama, i'tiqad qadariyah. Baik, bagaimana orang qadariyah berpegang dengan i'tiqad, berpegang dengan usaha dan ikhtiar ni tidak memberi bekal. Yang pertama, mereka menganggap alam dicipta berserta kekeh. Boleh mengaku, boleh mengaku. Baik. Tak ada apa ambil saya pegang. Baik. Yang pertama, qadariyah menganggap alam dicipta berserta kekeh. Yang kedua, tidak ada campur tangan dalam pengurusan alam. Saya ringkas dan saya permudahkan bahasa. Yang ketiga, Allah balas. I'tiqad yang kedua, mereka menganggap yang pertama sama. Saya tulis gini lah, sama. Mana tu dia banyak. Dawat pun habis dah. Yang kedua, usaha dan ikhtiar tak wujud. Yang ni nama dia i'tiqad jabariyah. Yang ketiga, Allah balas. Kita bincang tentang dua ni dulu, sebab dua ni dia bertentangan secara dindul. Dindul ni maksudnya tinggi rendah. Dia bertentangan sungguh dua jenis i'tiqad. Baik. Orang yang bermazhab qadariyah berpegang bahawa sebenarnya alam ni, dengan alam ni termasuk semualah. Kita semua anak 7 ton langit, 7 ton bumi. Allah ciptakan alam ni bersekali dengan package. Package ni maksudnya dengan fungsi dia. Manusia ada tangan manusia ni berfungsi macam kita. Fungsi ni fungsi kaki dengan fungsinya, kepala otak dengan fungsinya, mata dengan fungsinya, telinga dengan fungsinya, alam dengan fungsinya, siang malam dengan fungsinya. Cukup lengkap lah. Masa Allah Ta'ala cipta tu, Allah cipta dengan package tu sekali. Maksudnya siap. Jadi bila alam ni bergerak, bila alam ni bergerak, bila alam ni mula berubah, maka Allah Ta'ala tidak sentuh alam. Allah Ta'ala cuma perhati je. Contohnya, bila Allah Ta'ala ciptakan manusia siap dengan package, maka bila manusia hidup atas muka dunia, di sana tidak ada campur tangan Allah. Dia nak buat jahit pula. Dia nak buat baik ataupun dia nak buat jahat, atas pilihan dia. Nak semayang, tak nak semayang, atas pilihan dia. Tak ada campur tangan Allah.
Allah cuma perhati, Allah catat. Kemudian di hari akhirat kelak Allah kira apa yang dibuat, Allah balas. Ini pendapat mereka. Jadi pada pendapat mereka tuan-tuan, saat Allah cipta tu, Allah cipta dengan package. Maka pada ketika manusia ni bergerak atas muka dunia, Allah tidak ada sangkut paut dengan mereka. Pada masa ni tuan-tuan, seolah-olah mereka nak kata bahawasanya kuasa makhluk tu sendiri beri berkat. Apa yang kita nak, kita boleh buat. Allah tak campur tangan. Nak jaya, usaha sungguh-sungguh, Allah tak campur tangan. Di sini tuan-tuan, ulama menidakkan, menafikan, ataupun ulama nak menyebutkan bahawasanya pegangan ni salah. Di mana salah? Kalau kita ukur dengan hukum makan, contohnya kita letak 10 gerai goreng besar, tepung yang sama, bancuhan yang sama, pisang yang sama, di pokok yang sama, rasa yang sama, letak di satu tempat, kemudian niaga. Jadi tuan-tuan, kalau ada 10 kedai goreng besar, sama tak pendapatan? Tak sama. Ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang untung sikit, ada yang untung banyak. Kalau kita kata manusia itu sendiri memberi berkat pada usahanya, kalau usahanya sama, barangnya sama, semuanya sama, mesti pendapatannya sama, kan? Jadi tuan-tuan, hujah tu menindakkan bahawasanya perkara ni betul. Jadi tuan-tuan, yang pertama tu pada kita tak betul. Siapa yang berpegang bahawasanya semua usaha dan ikhtiar atas dia, Allah tak ambil tahu. Allah cuma cipta dulu, Allah tak ambil tahu masa ni, Allah cuma balas dia nanti. Maka dia berpegang dengan i'tiqad qadariyah. Itu faham. Tapi tuan-tuan, kalau terputus dia hubungan dengan Allah, iaitu yang pertama, dia ni tuan-tuan dikekalkan keislamannya, tidak dihukumkan dia sebagai kafir kerana nombor satu, mereka masih menganggap yang cipta alam ni Allah, dan Allah Ta'ala yang mencipta alam ni Allah, dan dia masih menganggap Allah balas nanti. Oleh kerana dua perkara ini tuan-tuan, mereka tidak disebut sebagai orang yang kafir, tetapi pegangan yang begini hukum dia fasik. Fasik ni dosa besar. Siapa yang berpegang begini, fasik. Orang yang tidak belajar agama tetapi bersungguh-sungguh dalam kehidupan kebiasaannya, ni pegangannya. Baik. Yang kedua tuan-tuan, i'tiqad Jabariyah. Jabariyah ni pula berpegang yang pertama sama dengan i'tiqad Qadariyah, iaitu Allah cipta alam. Tetapi dengan dengan package tu tak ada. Allah cipta alam, kemudian bila siap Allah cipta alam, Allah urus alam tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan makhluk. Semua Allah Ta'ala uruskan. Manusia ni ibarat, dibagi satu ibarat pokok rum, ibarat daun lalang. Bila ditiup ke kanan perginya, ditiup ke kiri perginya. Pada manusia itu tidak ada usaha dan ikhtiar sama sekali. Mereka berpendapat. Dan tuan-tuan, ada orang yang berpendapat begini. I'tiqad ni ada golongan ni yang berpendapat kita ni tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh melakukan apa-apa keputusan kecuali kesemuanya ketentuan Allah. Allah buat belaka. Dan tuan-tuan, Allah buat belaka, Allah Ta'ala pula balas belaka. Kita tak ada apa-apa. Yang ni i'tiqad Jabariyah. I'tiqad ni tuan-tuan juga fasik. Tetapi i'tiqad ni lebih mudah untuk jatuh ke dalam kekufuran. Apabila mereka berpegang bahawasanya semua Allah Ta'ala buat, makanya hilang usaha dan ikhtiar pada hamba. Sedangkan tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala suruh usaha, Allah Ta'ala suruh semayang, Allah Ta'ala suruh perjuangkan agama, macam-macam yang Allah Ta'ala suruh. Maka kalau mereka ni menolak usaha dan ikhtiar, akhirnya mereka akan tolak Al-Quran. Saat itu kufur. Kenapa tolak Quran? Quran suruh usaha, mereka berpegang usaha tak ada. Jadi bila disebutkan Al-Quran, mereka mudah tolak Quran. Bila tolak Quran, kufur. Jadi mereka lebih mudah untuk jatuh kufur. I'tiqad yang ketiga, apa nama dia? Isu ni mana? Boleh.
I'tikad yang ketiga nama dia i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, i'tikad ahli sunnah wal jamaah, mereka mempercayai bahawasanya alam ciptaan Allah. Yang kedua, mereka mempercayai bahawasanya usaha dan ikhtiar adalah jalan madkhal. Yang ketiga, hakikatnya usaha dan ikhtiar tidak memperintah. Baik. Ini i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tengok diri kita kena ke tidak dengan i'tikad. Yang pertama tuan-tuan, alam Allah cipta. Satu. Yang kedua, usaha dan ikhtiar tu ada pada mereka ada, pada yang berpegang dengan ahli sunnah, mereka kata usaha dan ikhtiar tu ada. Tapi bezanya, usaha dan ikhtiar ni adalah jalan malkhal. Jalan malkhal ni ada dua benda yang kita akan huraikan sekejap lagi. Tetapi hakikatnya letak ke tempat lain pula. Usaha pada malkhal, usaha adalah jalan malkhal, letaknya di tempat lain. Kemudian hakikatnya usaha dan ikhtiar itu tidak ada letak di tempat lain. Jadi soalan yang tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang pertama, nak letak di mana usaha dan ikhtiar? Tempat letak pada tubuh badan itu. Soalan semula, soalan sekali lagi. Kalau tuan-tuan terempat jadi ngantuk ke guana ke belanja, tak kasar soalan tu, bergaya untuk soalan mereka. Jadi saya tadi seperti itu. Soalannya tuan-tuan, sekarang ni kita ada dua perkara yang berbeza. Yang nombor dua, kita mempercayai bahawasanya usaha dan ikhtiar itu ada, tetapi sebagai jalan malkhal, dia ada tempat letak dia pada tubuh badan kita. Yang kedua, usaha dan ikhtiar itu tidak ada pada hakikatnya. Nak letak di mana pun tak bertentu pada tubuh badan kita. Tak ada dalam buku sosiologi. Bedak hujung-hujung tak jumpa lepas. Cuba tuan-tuan ke pada kakinya kan? Pada kepala kan? Hati dan fizikal. Hati dan fizikal. Pada kan? Fizikal dan hati. Ambil lihat tak dia dulu. Dia tengok jumpa orang, fizikal ke? Ambil jumpa orang. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak i'tikad Jabariyah tadi? Semua Allah punya. Tuan-tuan faham tak i'tikad Qadariyah tadi? Semua kita punya. Pada i'tikad ahli sunnah wal jamaah, kedua-duanya kita pegang, tetapi diletakkan daripada tempat yang benar. Diletakkan di tempat yang benar. Mana tempat yang benar, tuan-tuan? Ni. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ada dua jenis. Dia orang kata dua jenis pada manusia ni dia ada dua perkara yang Allah Ta'ala cipta. Satu anggota zahir nama dia, satu anggota batin. Baik. Yang nombor dua ni tuan-tuan, dia letak pada anggota zahir. Sini nombor dua. Jadinya usaha dan ikhtiar adalah jalan malkhal. Jalan malkhal adalah maksudnya jalan untuk capai sesuatu. Contohnya tuan-tuan,
Ali terang. Macam mana Ali nak buat terang kalau tengah gelap? Pasang lampu. Kemudian Allah terang. Macam mana Allah Ta'ala nak buat terang? Sudah dah. Matahari salah. Cahaya salah. Puasa lah. Allah ni dia nak menegangkan suatu kun fayakun. Puasa dia lah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala perlu tak mengikut perjalanan ni? Tak perlu. Sebab apa? Kerana dia kuasai dah. Kerana dia Tuhan, tuan. Dia tidak perlu melakukan kerja hamba. Ni nama dia usaha dan ikhtiar hamba. Tapi ya tuan-tuan, adakah Ali ni melalui pasang lampu ni akan jadi tegak? Dan tu dia ada satu lalu satu lagi proses, iaitu proses kebenaran Allah. Maka Allah akan menentukan tegang atau tidak. Kalau Allah Ta'ala kata tegang, maka teganglah. Kalau Allah Ta'ala kata tak tegang, pasang lampu warna pun tak pun tegang. Jadi tuan-tuan, tempat lalu kerja hamba pasang lampu tegang. Yang ni pada zahir. Pada batinnya tuan-tuan, lalunya pada sini. Ali melalui Allah kepada tegang. Hak ni nama dia apa? Nama dia apa? Tawakal. Tawakal. Lebih tepatnya tawakul. Berserah diri kepada kuasa Allah. Jadi tuan-tuan ada beza. Jabariyah pada batinnya, Qadariyah pada zahir. Hal ni nama dia dalam hati ni. Jadi hati manusia tuan-tuan tidak perlu ada kesibukan lain kecuali sibuk bertawakal kepada Allah. Baik. Soalan yang kedua, yang mana yang nak didulukan? Usaha dulu ke tawakal dulu? Usaha dulu baru ini nombor satu, ini nombor dua. Ya? Salah. Salah tuan-tuan. Tawakal dulu. Salah. Doa dulu. Gila. Habis benda ni. Doa duk mana? Dia ada satu, dua, A, B. Ya, dulu. Baik tuan-tuan gini. Kalau kita kata usaha dulu baru tawakal, dia akan jadi gitu. Dia akan jadi oleh kerana biasa kita berusaha tuan. Kita usaha. Ketika kita usaha, kita lupa di sana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi keputusan terhadap apa yang kita usaha. Bila kita kuat sangat usaha tuan-tuan, hati ni tak letak pada Allah, dia akan jadi percentage percaya kepada Allah jadi kurang. Betul tak? Saya tanya pasal hati tuan-tuan sendiri. Kalau tuan kata tak betul, kata tak betul. Kalau tuan kata betul, kata betul. Katakan tidak. Baik, kalau kita kata tawakal dulu, tuan-tuan, tak apalah kita buat ni serah pada Allah lah. Apa jadi dengan usaha? Jadi malah. Jadi malah tak? Jadi tuan-tuan, nak kata tawakal dulu tak betul, nak kata usaha dulu tak betul. Jawabnya kedua-duanya seiring. Saat Ali pergi pasang lampu, saat tu juga Ali meletakkan bahawasanya Allah Ta'ala yang beri tegak. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang ada pada diri kita dan kita bandingkan dengan etikot di sini tuan-tuan, agak-agak berapa ramai yang betul?
selama ni yang kita pegang. Jangan jawab lah. Macam tak nak jawab, tak usah jawab. Fikir. Fikir tuan-tuan. Kita salah letak lah. Kan? Biasa kita meletakkan kekuatan kita zahir batin ni. Yang ni nampak tak nampak. Dia macam lampu malak. Nampak tak nampak macam lampu malak ni tuan-tuan. Kita ni syibbih. Syibbih iaitu lebih kuat qadariyah. Maka kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah tidak boleh hanya kita mengaku kita ahli sunnah. Awak ahli sunnah tak? Ahli sunnah. Benda etika ahli sunnah. Dia buat muka sedih. Tak tahu mana etika ahli sunnah. Maka hari ini kita belajar etika ahli sunnah. Baik tuan-tuan. Ini yang pertama jalan madkhal. Boleh sebenarnya ni? Boleh. Kita dah belajar, tak faham. Sudah dah tak faham juga. Berpeluh tu. Faham tak? Faham, insyaAllah faham. InsyaAllah faham. Baik. Dia jadi hilang kan kalau tak faham, jadi hilang. Jalan madkhal yang kedua. Tadi kita belajar bahawasanya kita punya usaha hanya sampai satu tahap. Tahap usaha, penghujung dia adalah, penghujung usaha adalah mana tawakal? Tawakal ni bukan penghujung. Usaha dengan tawakal ni kerap sekali. Tuan-tuan, apabila dia berusaha dan dia bertawakal, nama dia berusaha dengan cara yang benar. Apabila dia berusaha kemudian tawakal, namanya dia berusaha dengan cara yang salah. Kuat sangat tawakal sampai tidak berusaha ataupun melemahkan usaha, nama dia berusaha dengan cara yang salah. Jadi bila sebut usaha, kita faham lalu. Maksudnya 100% usaha, 100% tawakal. Duduk pada organ yang berbeza. Usaha sini 100%, tawakal sini 100%. Dia dua organ yang berbeza, jadi dia boleh buat dua kerja yang berbeza. Jadi apakah penghujung pada usaha? Tengoklah tadi. Hasil ya, penghujung usaha hasil. Mana kita usaha? Contoh kita usaha menoreh. Saya orang kampung tuan, saya menoreh. Contoh sabit dengan diri tuan. Baik. Menoreh ni hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari 10 nak nanti. Tunggu hasil. Dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, hasil ni dia ada dua, ya tak? Satu gagal, satu berjaya. Satu gagal. Ada dua, ya kan? Dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, yang ni hak Allah, hak ketuhanan. Jadi tuan-tuan, yang ni hak kehambaan. Di dalamnya ada 100% usaha, 100% tawakal. Jadi tuan-tuan, dia menoreh pada hari pertama, kedua makin banyak susu, hari ketiga cuti, hari keempat menoreh banyak susu, 5, 6, 7 sampai hari ke-9 orang panggil mumu. Tahu mumu? Mumu ni penuh. Bahasa orang kampung lah, bahasa Malaysia benda. Mumu. Oh, Jengka tak tahu bahasa Jengka. Sampai hari ke-9 tuan-tuan penuh. Melempar, jeluar. Hari ke-10 bawa kereta tolak tuan-tuan. Bawa kereta tolak ni. Bawa tolak dah tengok, oh penuh. Pertama, kedua, ketiga penuh. Masuk bayi kedua tak ada. Bayi ketiga tak ada. Rupanya hilang belaka tuan-tuan. Yang tinggal 3 tu je. Soalannya, apa perasaan kita? Alhamdulillah ilmiah. Alhamdulillah ilmiah. Tetapi sebenarnya apa perasaan kita?
Sewa tu cerita drama tuan. Cerita orang kampung, dia balik rumah, dia ambil kapok, dia kapok pokok. Marah tak marah tuan-tuan, dia siap menyumpah 3-4 hari. Lepas menyumpah tu kan letih dah. Letih menyumpah, duk minum air. Lepas minum air menyumpah pula. Sampai ke petang, sampai malam, esok dosa tu lat tu beng. Sebab apa tuan-tuan? Inilah dia punya sumber rezeki. Sampai seminggu cakap lagi tak? Sampai sebulan cakap lagi tak? Tapi cool sikit. Kan? Kerana apa? Ha? Kerana saya nak beritahu ni. Ni tadi. Ketika dia usaha, hati dia pada hasil. Jadi bila hasil tak dapat, dia kecewa. Biasanya kita duduk sini, seringkali kita berdosa dan seringkali kita kecewa kerana hasil. Hasil tidak seperti yang kita mahu. Tuan-tuan, bukan tak tepat. Hak kita cakap, hak Abang Liah cakap betul. Cuma huraian kita tak tepat. Usaha tambah doa tambah tawakal. Betul. Cumanya bagaimana kita nak menguraikan usaha tambah doa tambah tawakal? Bagaimana kita nak uraikan? Hurai itu salah. Sebab huraian tu kita duk main faham sendiri. Dan kan dia ada kaedah. Boleh? Baik. Pasal doa nanti kita akan sebut. Doa dia akan sebut pada kuliah yang akan datang, pada kuliah iradah. Kalau boleh sabarlah. Kalau tak sabar PM. Baik tuan-tuan. Apabila hati kita sibuk sini, maka kita akan sibuk pada kerja Allah. Siapa tak pening sibuk kerja Allah apa? Kita sibuk dengan kerja ketuhanan. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, bila kita usaha, kemudian Allah Ta'ala beri berjaya, apa nilaian Allah pada berjaya ni? Ada nilaian? Ada tak Allah Ta'ala nilai apa-apa pada ni? Ada tak Allah nilai apa-apa pada ni? Di mana nilaian Allah? Sepanjang ni. Ini nama dia jalan Malakhat. Persoalan di saat kita kerja tu dan tak semayang. Saat kita kerja tu dan tak ibadat. Saat kita kerja tu kita ni jadi macam orang Islam ke jadi macam orang bukan Islam? Ni Allah Ta'ala tengok. Yang ni tuan-tuan, ni ujian nama dia. Ni Allah tak nilai apa pun. Berjaya atau tidak berjaya tuan-tuan, Nabi Musa AS seorang Nabi yang antara Nabi yang terkuat, tapi tak dapat kerajaan, tak menang pun. Dan tu dia akan dimasuk neraka. Tak, hak ni Allah tak kira hak ni. Allah kira yang ni. Seperti buang apa yang kecil yang dia memandangkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar, buang apa nama dia? Buang pipit. Buang pipit lah. Buang pipit yang mengambil air dengan paruh dia curah tuan-tuan. Buang pandang tak api. Tapi Allah Ta'ala kira dah pandang tak pandang. Allah Ta'ala kira usaha. Ini nama jalan Malakhat. Nak menentukan perkara ni tuan-tuan, perbahasan yang lebih panjang. Boleh sikit lagi? Nak menentukan perkara ni, usaha ni tuan-tuan, maka kita nak huraikan tentang usaha. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan usaha? Hasil. Kerana nak pada hasil. Dalam kepala tuan-tuan sekarang, hasil ni apa yang tuan-tuan masukkan dengan hasil? Dia main patah lalu dah ni. Cuba tuan-tuan fikir mana? Tuan-tuan tu fikir usaha, apa yang tuan-tuan gamarkan bila tuan kata usaha? Tuan-tuan gamarkan benda? Hasil. Apa yang tuan-tuan bila sebut hasil, tuan-tuan ada benda yang bermain di fikiran tuan-tuan. Yang tuan-tuan masukkan hasil, apa maksud tuan-tuan pada hasil tu? Kedua apa? Duit. Cukuplah, duit cukuplah. Duit menggambarkan segala-galanya. Cukuplah dengan duit ni. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, yang ni betul ke tak betul? Cara fikir betul ke tak betul ni sebenarnya tuan-tuan ni? Betul tak cara fikir ni? Tuan-tuan, apabila
apabila nak menetapkan, apabila kita nak berusaha, yang pertama kena ada ni, yang ni dinamakan sebagai yang ni tuan-tuan. Bila kita nak berusaha, yang pertama kita kena letak matlamat. Mana matlamat kita tuan? Tuan-tuan matlamat tuan-tuan apa? Ke tuan-tuan tanya matlamat saya? Baik, redha Allah kita akan buka kupas dan kitab lain. Tetapi jawapan tu paling tepat. Cuma ni tuan-tuan, sebelum tu, apa matlamat tuan-tuan berusaha? Tuan-tuan boleh jawab, free untuk jawab, tak perlu bayaran. Siapa yang betul maksudnya dia betul, siapa yang salah maksudnya dia boleh perbaiki. Tuan-tuan, apa matlamat tuan-tuan? Allah nilai Baik, saya jawab matlamat saya tuan. Matlamat saya nak masuk juga. Matlamat lain ada matlamat lain. Tuan-tuan ada tak matlamat selain daripada masuk syurga? membantu manusia bersama syurga. Tuan-tuan Maria, dia boleh kuliah. Dia boleh kuliah sini lagi. Tuan-tuan, saya nak sebut manusia membahagikan matlamat ini kepada dua peringkat. Kalau dia Islam, dunia akhirat. Apabila kita menetapkan satu matlamat, tuan-tuan tidak akan keluar duit tadi kalau ia bukan matlamat. Perkataan duit itu adalah matlamat, dan matlamat itu sebenarnya ada dalam minda kita. Selain pada duit, kita sebut kekayaan, kemasyhuran, harta, pangkat dan sebagainya yang bersifat keduniaan. Tuan-tuan tahu tak apa kesan dia? Kesan dia tuan-tuan, tempoh untuk kita berusaha mendapatkan matlamat yang sebenar semakin singkat. Oleh kerana kita mempunyai matlamat keduniaan, tempoh untuk mengusahakan matlamat akhirat yang lebih kekal itu semakin singkat. Betul tak tuan-tuan? Tak dan sebab apa tuan? Tak dan tentu ilmu agama sebab apa? Matlamat tadi. Tuan-tuan, kalau kita huraikan dengan lebih panjang, dia jadi panjang lah. Cuma saya nak point saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tengok susunan hidup yang manusia hidup di dalamnya, yang telah pun dilakukan, dicipta oleh orang Yahudi. Yang kita duduk dalamnya dalam keadaan kita tak sedar. Yang mana dia membentuk matlamat kita dan membentuk kita punya perjalanan untuk mendapatkan syurga lebih lambat. Cuba tuan-tuan tengok start daripada sistem pendidikan. Bila budak masuk 4 tahun tuan-tuan, apa dia ajar menyanyi, dia ajar menari, dia ajar main. Masuk darjah 1 sampai darjah 6, dia ajar dengan ilmu keduniaan, hanya sedikit ditempel dengan ilmu akhirat. Budak-budak diajar dengan kepentingan duit, kepentingan kaya, kepentingan betul, semua itu betul tuan-tuan, kepentingan dunia. Masuk darjah 1 sampai darjah 5, mereka diasok dengan perkara itu. Masuk universiti tuan-tuan, lagi diasok dengan perkara tersebut. Jadi dia sudah keluar daripada universiti umur 25 tahun. Yang pertama dia nak cari sampai umur berapa? 60. Mula-mula saya sebut sampai umur 55. Baik tuan-tuan, kita pegang dulu 55. Soalannya betul tidak umur 55? Kita kata kenapa 55? Sebab kita tahu tu umur pencen. Sekarang ni QPAD naik sampai umur 60. Itu tengah minta sampai umur 65. Lepas ni minta sampai mati baru pencen. Jadi tuan-tuan, yang saya nak sebut, kenapa kita sebut sampai 55? Kerana kita 55 tak kerja dah. Tapi tuan-tuan, hati ni dia tak kait dengan umur pencen. Hampir umur 55, umur 56 tak kebun pula. Allah. Umur 57 buka restoran pula. Hakikat gitu dah. Tuan-tuan sedar tak? Yang ni Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan rata kaum Yahudi dan Nasara selagi mana kamu tidak mengikut cara hidup mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada umur 4 tahun kita duduk dalam sistem mereka. Bukankah kita sedang mengikut hala tuju mereka berdasarkan matlamat mereka? Kemudian tuan-tuan, saya nak tanya, ketika tempoh itu tuan-tuan, di mana kita letakkan akhirat? Betul tak kalau saya kita letak di samping masa lapang? Kan? Jadi tuan-tuan, layak tak layak akhirat letak situ? Ha?
Kita bincang pasal matlamat, pasal laluan hati, tuan. Kita tak bincang pasal pekerjaan, kan? Bukan kita kena berhenti kerja esok, kan? Saya nak bincang pasal laluan hati tu. Kita kena sedar dulu. Dengan kesedaran tu, kita boleh berubah. Jadi tuan-tuan nampak tak kerosakan? Yang pertama, kerosakan ni umat Islam duduk di dalamnya, umat Islam tak sedar. Sampai umur 7-8 tahun wajib sekolah. Sekolah belajar benda, budak jadi setan, tak tahu benda, tuan-tuan. Hantar juga. Sampai darjah 3, 1 pun tak ada ilmu, baca tak erti, tulis tak erti lagi. Hantar lagi, tuan-tuan. Kenapa? Kerana terkongkong dalam sistem Yahudi. Faham tak? Jadi tuan-tuan, saya nak tanya, kalau nak matlamat kita bersihkan pada matlamat dunia. Kalau matlamat tu dibersihkan seluruhnya pada matlamat dunia, letak satu matlamat akhirat. Saya nak tanya tuan-tuan, berdosa tak jadi doktor kalau kita nak pergi akhirat? Jadi bukan masalah doktor. Berdosa tak jual takaful kalau kita nak pergi akhirat? Dosa tak? Jadi bukan masalah jual takaful. Berdosa tak jadi cikgu kalau nak matlamat syurga? Dosa tak? Jadi persoalan tuan-tuan, bukannya yang kita buat ni, bukannya kita buat ni salah. Salah pada pegang dia, sehingga menangguhkan kerja akhirat. Sehingga kita mengabaikan dan kita memperlambat-lambatkan kerja akhirat kerana tak betul letak matlamat. Yang tu matlamat kena bersih, nampak jelas matlamat bagaimana. Dengan matlamat tuan-tuan kita boleh ukur aulawiyah dalam hidup kita. Mana nak dulu, mana nak tinggal, mana nak kemudian, mana nak depan. Dengan matlamat tu tuan-tuan. Kemudian apabila matlamat dah jelas, maka baru kita mewujudkan usaha. Soalan yang kedua, yang keberapa tak tahu tuan-tuan. Yang seterusnya soalan saya, apabila kita nak berusaha, nak rujuk pada mana? Usaha ni perlukan kepada kaedah. Nak rujuk pada mana? Oh, ni payah lah. Yang matlamat, clear dah. Maka wujudnya usaha perlu kaedah. Kaedah ni perlu wujud mana? Quran, syariat. Benda tu simple tuan-tuan, benda tu simple. Tetapi tuan-tuan perhati dalam hidup manusia, berapa kali dia rujuk pada syariat dalam hidup dia. Berbanding dia rujuk dengan orang yang lebih pakar pada bidang dia tanpa ada agama pun. Tuan-tuan cuba tengok kepincangan yang pertama pada matlamat, kepincangan yang kedua pada usaha. Kemudian kepincangan itu akan berlantai. Pincang yang kita pincang, pincang yang tak pincang cucu, pincang yang cucu pincang cicit. Hasilnya selepas 50-60 tahun kita merdeka, betapa banyak kerosakan. Hanya kerana tak faham akidah. Maka perkara ni penting untuk dipelajari. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Saya ada satu soalan. Kalau mengikut Islam Jemaah ni, jadi boleh tak saya kaitkan dengan keset kehidupan kita ni seperti keset kita sebagai pelakon saja? Baik. Ataupun kita letak kita sebagai wayang kulit tau. Yes. Orang terik kita pun angkat tangan. Yang tu pegangan pada batinnya. Batin kita lah pegang. Sebab batin kita tidak mempunyai kuasa untuk menentukan keputusan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sibuk dengan keputusan, dapat ni, esok sampai masa tak dapat, kan serabut hati. Serabut hati tuan-tuan, serabut tu bukan serabut hari tu saja. Dia akan berkekalan tuan. Serabut. Sebab sebut kita lupakan pada keputusan. Jadi tuan-tuan, lepaskan diri pada keputusan. Keputusan tu hak Allah. Yang kita nak jaga usaha dan ikhtiar kita. Dan kita nak satu je. Pada orang awam macam kita nak syurga. Yang tu tak ada argument. Yang redha Allah ni tuan-tuan, kita bukan tanggung orang lagi, tetapi tak sesuai dengan orang dalam ni. Tidak masuk dalam kitab. Kalau masuk tuan-tuan, pukul 10 suku tak habis ni. Tuan-tuan orang jauh. Saya purul je tuan-tuan 40 km. Tuan-tuan jauh nak balik perumahan. Lalu tu saya tak jawab lagi yang tu, insya-Allah kita bincang tajuk yang lain. Kemudian tuan-tuan, kita biasa belajar 3 tajuk kan. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Jadi tuan-tuan, sifat yang mustahil ajzun. Ajzun maksudnya Allah lemah. Lemah Allah pada mencipta, lemah Allah pada menyusun, lemah Allah pada mengekalkan, lemah Allah pada memusnahkan, iaitu mustahil.
Mustahil tuan-tuan. Dan mustahil juga Allah Ta'ala buat separuh, kita buat separuh, mustahil juga. Mustahil Allah Ta'ala ada kuasa besar, kita ada kuasa kecil. Allah Ta'ala uruskan yang besar, kita uruskan yang kecil. Yang itu juga mustahil. Maka tuan-tuan, pegangannya kesemuanya hak Allah Ta'ala, yang kita cuma ada usaha dan ikhtiar. Yang mana dengan usaha dan ikhtiar, yang kita kena jaga bukan nak jaga hasil, tapi nak jaga cara usaha dan ikhtiar. Kemudian pada dalil akli, iaitu kita tak bincang. Sebab dalil akli dia sangkut kudrah iradah ilmu hayat. Sampai tajuk hayat nanti kita akan bincang sekali. Dia punya apa? Dalil akli. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tak ada soalan tak? Baik, insyaAllah kita akan bertemu semula pada tahun ke tahun, pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna mustaqima wa la taj'alna saqiman 'alal haqq. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal inabata wal istiqamata 'ala syari'ati wal ra'a wa tariqatil batal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min hamil ahzan wa na'udzubika min aswil kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatil dayn wa amrijan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun ala khairil anbiya'i walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan